Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Dialog TVS bersama saya Kairunisa Kasnun. Dan saya Syahir Rizal Kemudian Larifin, dan seperti biasa kita ada topik-topik baru setiap minggu yang kita akan bawakan kepada anda. Bersama siapa? Kerana kita hari ini bersama siapa, Nisa? Pastinya kita membawakan khas bersama dengan Timbalan Menteri Kesihatan Yang Berhormat Lukan Isman Awang Sauni yang juga merupakan ahli parlimen sebuti di mana Syah pastinya apabila kita menjemput YB Luke, pastinya kita akan membicarakan mengenai isu-isu kesihatan. Dan tajuk kita pada hari ini adalah menuju ke arah kesihatan kelas pertama bersama dengan tetamu khas kita pada malam ini, YB Lukan Isman, itu Timbalan Menteri Kesihatan. Dan sebelum berhenti rehat tadi, beliau ada mengatakan berkenaan dengan penempatan doktor-doktor yang diperlukan. Dan fokusnya adalah kepada usaha untuk memberi perkhidmatan yang terbaik kepada rakyat. Rakyat didahulukan untuk fokus kita kali ini, YB. Jadi bagaimana dengan penempatan pekerja-pekerja kontrak ini? Okey, di dalam konteks negeri Sarawak, kalau kita berbincang dalam negeri Sarawak, kita masih lagi berdepan dengan masalah kekurangan doktor. Exercise yang kita laksanakan ini sebenarnya tidak menyelesaikan masalah. Hanya dalam 600 pertambahan doktor yang datang ke Sarawak, we still have a big huge gap berkenaan kekurangan doktor. Pada peringkat awal, kita dapat lihat daripada sudut data, ada sehinggakan tahap pegawai-pegawai belum melapor diri. But slowly dalam beberapa minggu proses dan kita terangkan, saya bagi tahu kepada pegawai-pegawai supaya datang dan merayu kemudian. Di situ kita dapat melihat satu feedback yang baik. Daripada 70 orang yang tak datang, sekarang 3 seorang je. And then memang ada, kita mempunyai satu empathy kepada pegawai-pegawai yang melanjutkan pelajaran dan juga yang mempunyai mungkin ada masalah keluarga ataupun masalah kesihatan. KKM menilai kesemua perkara tersebut. Tetapi adalah tidak adil untuk kita melayan ke semua rayuan-rayuan. Kalau kita layan, sudah pasti takkan ada pegawai perubatan di Mulu. Takkan ada pegawai perubatan di Sungai Asap. Dan juga pegawai-pegawai perubatan mungkin semudah di kawasan Tanjung Manis. Dan juga saya telah membangkitkan satu isu yang mungkin menarik, di mana saya mengatakan mana-mana pegawai perubatan secara kontrak berasal daripada Semenanjung, berilah satu keistimewaan yang telah berkhidmat 3 ke 4 tahun untuk mendapat tetap priority to get permanent bersama dengan rakan-rakan Sarawak yang ketika ini berada di dalam calon simpanan. Saya dah berbincang dengan bahagian sumber di KKM dan juga hasrat ini turut disokong oleh Yang Berhormat Menteri, dan untuk pengambilan yang akan datang kita akan menilai, kerana ini adalah merupakan satu kejayaan yang sangat besar di bawah kepimpinan Yang Berhormat Menteri, di mana kita telah membawa hampir lebih 4,900 penjawatan tetap dan juga eksersis ini akan diteruskan sehingga 2025, di mana kami terpaksa dan juga kami memegang apa yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat PM, di mana beliau ingin menyelesaikan masalah doktor kontrak yang berjumlah 12,800 dalam tempoh 3 tahun. So sekarang adalah 4,000 yang pertama dan kemudian akan disusul. Dan kita kena ingat, kita juga sedang giat membuka klinik-klinik baru. Dalam tempoh 3 tahun pandemik, kita sedar tak sedar banyak fasilitis kesihatan kita siap. Sebagai contoh, kalau di Sarawak, baru-baru ini saya pergi ke klinik Siburan dan juga klinik Sirian, klinik Tabuan Jaya, klinik di Miri, dan juga klinik di Semop. Dan semua klinik ini adalah fasilitis baru dan juga memerlukan tenaga kerja. Bukan hanya pegawai perubatan, MA, kita panggil dresa lah, dan juga nurses dan juga pegawai-pegawai lain. Dan di sini adalah merupakan satu dalam konteks untuk menyediakan perkhidmatan yang terbaik, adalah melalui proses-proses ini. Selain kita membaik pulih klinik-klinik daif, proses meneruskan untuk pembinaan gantian penuh klinik-klinik kesihatan dan juga membina hospital adalah merupakan agenda. Cuma pembinaan hospital-hospital besar ketika ini kita lebih memfokuskan untuk mengoptimumkan hospital-hospital yang sedia ada. Sebagai contoh di Limbang. Di Limbang kita mencadangkan agar hospital tersebut mempunyai pakar. Kalau tidak, mereka terpaksa bergantung dengan hospital Miri. Kerana perjalanan daripada Limbang
melalui Bunai ke Miri itu seolah-olah Masa- jalan menuju kematian bagi saya. Kalau tak sampai itu memang saya sangat-sangat sedih. Betul, itu Banyak betul. saudara mara kita tak sempat untuk sempat mendapat untuk rawat. Jalan Rawatan, menuju betul. kematian. Betul. Itu adalah realiti. Betul. Betul. Okey. Waib, apabila kita bercakap mengenai isu posting ini, penolakan penjawatan ataupun penolakan untuk mendaftar diri sebagai pegawai yang bertugas, tidakkah daripada pihak kementerian sendiri untuk menetapkan apabila isu posting ini meletakkan kalau anak kelahiran Sarawak dihantar terus ke Sarawak ataupun ke negeri-negeri yang terlibat, khususnya di Sabah dan Sarawak lah, apabila terdapat isu penolakan yang terlalu banyak. Jadi mereka yang belajar di Semenanjung mungkin ingin balik ke kampung halaman masing-masing di Sarawak, tidakkah boleh diletakkan begitu, YB? Satu soalan yang baik dan saya melihat dalam konteks yang sangat-sangat berbeza. Kita kumpullah semua doktor-doktor yang ada di Malaysia ni yang mempunyai K di dalam kad pengenalan. Tak mencukupi. Kita tidak mempunyai doktor-doktor anak tempatan yang mencukupi. Dan juga kita perlu melihat dalam konteks Malaysia, 60 tahun Malaysia. Kita tak boleh melihat hanya pengisian pegawai-pegawai ini perlu diisi oleh anak-anak Sarawak. Kita menerima hakikat bahawa kita tidak dapat menghasilkan doktor yang mencukupi, tetapi kita membuka ruang kepada rakan-rakan, keluarga-keluarga kita yang berada di Semenanjung untuk berkhidmat. Dan juga pengalaman yang mereka dapat di Sarawak adalah merupakan satu pengalaman yang sangat besar apabila mereka berpindah balik semula ke Semenanjung. Dan juga kerajaan negeri telah berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dalam tempoh 5 tahun di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Premier, beliau telah mengarahkan Yayasan Sarawak untuk menyediakan scholarship, beasiswa. Dan setiap tahun ada pengambilan hampir 40 ke 50 pelajar-pelajar terbaik yang akan belajar di UNIMAS dan mereka ini adalah automatically born to work in Sarawak. Dan juga saya bercadangkan kepada Yang Amat Berhormat Premier dan saya bercakap kepada Yang Berhormat Profesor Sim, bagaimana untuk kita melihat doktor-doktor yang pelajar-pelajar perubatan yang berada di universiti-universiti terkemuka di di UKM, USM yang merupakan anak Sarawak yang boleh juga kita tawarkan beasiswa tambahan kepada mereka supaya sebaik mereka selesai menjalankan HO mereka kembali semula ke Sarawak. Kita bondkan melalui Yayasan Sarawak. Itu adalah merupakan mekanisme. Dan juga saya ingin membuka perbincangan bersama dengan Kementerian Pengajian Tinggi di mana boleh tak kita kementerian mempertimbangkan keputusan pelajar Sarawak yang dalam tahap yang terbaik, mungkin dalam pointer 3.9, 3.8 itu dapat dalam kalangan pelajar-pelajar golongan B40 dan M40 yang merupakan kelas pekerja ni, anak-anak kelas pekerja ni turut mendapat tempat di dalam perubatan. Untuk jangka tempoh macam contoh 5 tahun ke 7 tahun this is a long term. This is a Yeah. long term punya cadangan. Dan juga kalau kita tidak membuat perkara tersebut, kita masih lagi kekurangan doktor tempatan. Dan juga selain daripada itu, doktor-doktor daripada Semenanjung actually mempunyai ruang untuk bertanya dengan senior doktor. Sebagai contoh, pengarah Kesihatan Negeri Sarawak, Dr. Uy. Beliau adalah merupakan anak daripada Sungai Petani Kedah. Gembira bekerja di Sarawak. Setelah tu dipindahkan ke Selangor dan merayu untuk berpindah semula ke Sarawak, bukan pindah ke Sungai Petani. Kerana beliau dah mendapat teman isteri teman sehidup semati di Sarawak. Dan juga saya ada kawan doktor yang bersara, Dr. Mansur di Sarawak, berasal daripada Semenanjung dan ingin bersama isteri menetap di Sarawak. Dan juga ini adalah merupakan doktor-doktor muda boleh bertanya dengan mereka. Pengalaman kan. Dr. Uy berjumpa dengan seorang anak daripada Sungai Petani di Serian beberapa minggu lepas. Beliau bertanya, okey. Dia cakap, yelah, pada mulanya memang tak okey, but it takes time. 2-3 weeks, sebulan ke 2 bulan, dan sekarang mereka bergembira. Adakah ini lebih disebabkan oleh rasa trauma daripada mungkin segelintir daripada petugas perubatan ini sendiri, pegawai perubatan yang pernah berpengalaman bekerja di Sarawak, mungkin di Sabah juga. Jadi melihat kepada situasi itu menyebabkan mereka telah membawa
mungkin berita yang kurang enak untuk didengar. Stigma, mungkinkah persepsi, itu menjadi salah satu punca? Mungkin itu adalah merupakan salah satu, tetapi tanggungjawab kami adalah untuk menyediakan satu ruang kerja yang bermaruah. Kelas 1. Okey. Itu tanggungjawab besar kami. Bagi memastikan mereka datang dengan selamat dan kembali semula dengan selamat di tempat asal mereka, kita perlu menyediakan satu tempat tinggal dan keselamatan mereka terjamin. Di Sarawak, kehidupan mereka terjamin. Tetapi kita kena akui bahawa there is a perbezaan julat, perbezaan pembangunan yang agak ketara daripada Semenanjung. Tetapi perkara ini berlaku juga di Gua Musang. Berlaku di Greek Perak. Betul. Berlaku di pendalaman di Pahang. Betul. This is the thing yang kita kena reality yang kita kena hadam. Dan juga saya banyak menerima surat-surat bukan hanya setakat daripada Sarawak yang lahir di Kajang, yang ingin bertugas di Klang Valley, tak nak pergi ke Gua Musang, tak nak pergi ke Greek Perak. Kerana perasaan tu, this is the things yang mungkin generasi sekarang, mungkin mereka penerimaan untuk bertugas tak sama seperti doktor-doktor sebelum ini. Betul. Banyak pengarah-pengarah negeri, pengarah-pengarah kesihatan yang pernah bertugas di Sabah dan Sarawak, dan they make a big name. Dan juga mereka merasakan doktor-doktor muda ni should experience those kind of kawasan dan juga perkhidmatan. Betul. Kerana mereka telah cakap dah angkat sumpah, tetapi dalam masa yang sama tak adil bagi mereka datang, bawa beg, tengok tak ada tempat nak tidur. So this is tanggungjawab saya. Tanggungjawab saya untuk melobi agar penempatan mereka ini ada cukup facilities. Waktu ini, hari ini, kita ingin mengucapkan tahniah kepada YB kerana menjalankan tugas sebagai wakil rakyat dan juga Timbalan Menteri Kesihatan yang mewar-warkan tentang kesihatan dan pastinya untuk mengangkat mutu kesihatan negara ni ke tahap lebih baik selepas ini. Baik, itu saja yang dapat kita kongsikan pada hari ini, waktu ini dan masa ini. Kepada anda, jangan lupa untuk terus setia bersama kami di saluran 122 dan sekiranya seperti biasa anda ada cadangan ataupun ada topik-topik ataupun isu-isu yang ingin kita bincangkan untuk kami bincangkan bersama panel-panel jemputan di pentas Dialog TVS ini, lontarkan pandangan anda di semua platform digital kami, kita kira di Instagram, di TikTok, di Twitter dan juga di Facebook dengan hashtag Dialog TVS. Ada masalah kesihatan, boleh bersama dengan YB Lukanis Ismail. Boleh juga nanti. Okey, dengan itu sekian dulu Dialog TVS malam ini. Saya Karonisa Kasnun. Dan saya Syahir Rizak Arifin. Assalamualaikum dan salam hormat. Jumpa lagi.